اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمي بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 59. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran daripada yang lepas. Ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika mana kamu berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada engkau sehingga kami dapat melihat Allah secara jelas. Lalu permintaan mereka itu adalah satu perkara yang tidak sepatutnya, iaitu tidak ada kaitan dengan tugas sebagai hamba Allah, sebagai khalifah. Tugas hamba dan khalifah Allah adalah melaksanakan perintah Allah, bukan melihat Allah. Maka Allah hukum mereka, iaitu Allah matikan mereka dengan dipanah petir. Fa akhazatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Kemudian ayat 56, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian rahmat Allah kepada mereka, Allah menghidupkan kembali walaupun mereka telah mati. Kemudian kami bangkitkan mereka min ba'di mautikum, dari selepas kematian mereka, dengan tujuan la'allakum tashkurun, semoga kamu kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Antara pengajaran dua ayat ni, pertama, Allah sentiasa mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat Allah ke atas mereka. Dan nikmat di sini ialah menghidupkan mereka setelah mati. Yang kedua, kebodohan Bani Israel. Kebodohan Bani Israel iaitu mereka beriman kepada Musa, tapi dalam masa yang sama mereka mendakwa mereka tidak akan beriman sehingga melihat wajah Allah. Jadi perkataan mereka bercanggah. Mereka ikut Musa itu tanda mereka beriman. Tapi ada ketika mereka kata, kami tidak akan beriman pada engkau. Itu menunjukkan kebodohan. Beriman tapi tak beriman. Yang ketiga, barang siapa yang meminta sesuatu yang tidak mungkin, maka seharusnya dia dihukum. Jadi meminta untuk melihat Allah di dunia adalah satu perkara yang tidak mungkin. Maka Allah akan hukum ataupun menurunkan balasan kepada mereka di dunia. Yang keempat, penderitaan daripada azab akan lebih terasa apabila seseorang itu melihat sendiri azab yang menimpanya ataupun azab yang akan menimpanya. Yang kelima, kebesaran dan kekuasaan Allah menghidupkan hambanya yang dah mati walaupun masih di dunia. Yang keenam,
wajib bersyukur ke atas setiap nikmat yang diberi Allah ke atas manusia. Wajib bersyukur ke atas setiap nikmat yang diberi Allah kepada manusia. Okey, kemudian ayat 57. Allah kata wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Pengajaran ayat 57. Pertama, mendapat teduhan daripada kepanasan adalah nikmat Allah kepada hamba-Nya. Mendapat teduhan daripada kepanasan adalah nikmat Allah ke atas hamba-Nya. Sama ada teduhan berbentuk pokok atau rumah atau payung. Yang kedua, antara nikmat Allah yang besar kepada Bani Israel ialah menganugerahkan kepada mereka manna dan salwa, iaitu tanpa mereka bersusah payah dan berpenak lelah. Yang ketiga, daging burung adalah daging yang paling enak. Daging burung adalah daging yang paling enak ataupun paling lazat. Dan ia merupakan antara makanan yang paling lazat di dalam syurga. Jadi salwa tu burung. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21. Tentang Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21 tentang nikmat daging burung di dalam syurga. Walahmu tayrin mimma yashtahun. Daging burung dalam syurga mimma yashtahun, mengikut apa yang mereka inginkan. Iaitu daging burung bentuk apa masakan yang mereka inginkan sudah tersedia. Yang keempat kan, apabila manusia mendapat nikmat Allah, hendaklah dia menggunakan nikmat tersebut. Kalau makanan, hendaklah dia makan. Sebab tu Allah kata kulu. Sebab Allah turunkan manna dan salwa, Allah berkata kulu, makanlah min tayyibati ma razaqnakum. Jadi bila kita ada makanan, kita makan. Itu juga tanda bentuk syukur kita pada Allah. Dan sebaliknya, bila ada makanan, kita biarkan, maka berlakulah pembaziran. Itu juga tanda kufur nikmat. Okey. Kita sambung ayat. Oh, 58. Satu ayat lagi kan? Ayat 58, wa iz qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Pengajaran ayat 58. Pertama,
Antara nikmat Allah kepada Bani Israel ialah mengizinkan mereka untuk memasuki bumi Palestin yang suci dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah kata pada mereka masuk. Masuk tu pun sebenarnya adalah satu nikmat. Sebab di situ adalah bumi yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang subur. Yang kedua, asal semua makanan adalah halal. Asal semua makanan adalah halal sehingga ada dalil yang mengatakan haram. Yang ketiga, wajib ke atas sesiapa yang mendapat kemenangan daripada Allah dan berjaya membuka sesuatu negeri, hendaklah ia masuk dalam keadaan merendah diri. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Sebab itu Allah suruh Bani Israel masuk Palestin dalam keadaan sujud. Itu sebagai tanda syukur. Dan kalau kita ingat Nabi Muhammad SAW bila masuk kota Mekah dalam keadaan menang, Nabi tunduk kepala. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai situ. Kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa, maka. Badala. Apa mana badala? Badala mana daripada badal. Kalau apa ni? Haji badal kan, makna haji ganti. Dan kalau dalam ilmu tajwid, apa dia panggil? Mak badal. Mak badal. Mak badal tu makna mak ganti. Jadi badala daripada badal. Maka telah mengganti ataupun telah menukar. Ini sambungan ayat sebelum ni. Allah perintah Bani Israel masuk bumi Palestin kan? Dengan apa? Pertama, dalam keadaan sujud. Yang kedua, sebut hittah. Kan? Sebut hittah. Okey. Soalan dia, Bani Israel ikut tak perintah Allah? Tak. Ini Allah kata fabaddala. Lalu telah menukar allazina, orang-orang yang mereka zalim. Mereka zalim. Zalim di sini ialah maksud zalim diri sendiri. Okey, apa yang mereka tukar? Qaulan. Kata-kata ghaira. Yang bukan. Qaulan ghaira allazi. Allazina ke allazi? Bukan allazina kan? Kata-kata yang bukan, kata-kata bukan yang qila, dikatakan lahum kepada mereka. Jelas tak? Apa yang mereka tukar? Mereka tukar perkataan yang bukan dikatakan kepada mereka. Perkataan yang dikatakan kepada mereka apa dia? Hittah. Yang ni yang diperintah pada mereka.
Tapi mereka badalah, tukar. Tukar pada apa? Hintah. Ini ditukar ni. Kenapa ditukar? Ha? Dia hitah ni makna apa dah? Ha? Apa dia? Kami mohon keampunan. Hitah makna dia kami mohon keampunan. Jadi kata Bani Israel, apa ni berkata hitah? Baik kita sebut hintah, iaitu gandum. Ada makna lah, iaitu makanan. Yang ini pun ada makna tapi bukan makanan. Jadi apa yang ditambah? Huruf nun je. Ha? Allah kata hitah, dia tambah nun jadi hintah. Apa hukum dia? Bukan tukar perkataan, bukan tukar ayat. Tambah satu huruf. Tambah satu huruf, bukan satu perkataan. Apa hukum dia? Ha? Dosa besar. Sebab tu Allah kata apa ni? Telah menukar orang-orang yang zalim. Kalau ikut bahasa, sekarang Allah nak cerita Bani Israel dan cerita ni dah Allah sebut sebelum ayat ni. Maka ikut susunan bahasa, Allah guna apa? Fabaddalu. Maka mereka menukar. Mereka ni refer kepada siapa? Bani Israel kan? Tapi Allah tak guna perkataan mereka. Dalam bahasa Arab dia panggil dhamir lah, ganti nama. Allah tak guna mereka. Allah guna allazina zalamu. Di situ ada pengajarannya. Apa yang Allah nak bagi tahu? Beza tak? Allah kata mereka telah menukar perkataan. Satu lagi, orang-orang zalim telah menukar perkataan. Beza tak? Apa bezanya? Untuk Bani Israel sahaja. Betul. Kalau Allah kata mereka menukar, orang faham apa? Kesalahan ni khusus kepada Bani Israel. Sebab mereka refer kepada Bani Israel. Okey? Maka Allah tak sebut mereka. Allah kata orang-orang yang zalim. Makna, siapa je menukar, dia zalim. Tak kira. Walaupun Bani Israel, walaupun Bani Melayu. Jadi Allah nak beritahu pertama, bila sebut allazina zalamu, pertama Allah nak sebut hukum orang yang menukar. Apa hukumnya? Zalim, dosa besar. Yang kedua, Allah nak beritahu yang menukar ni bukan Bani Israel sahaja. Sekarang ada tak orang menukar? Ada tak orang menukar ayat Al-Quran? Ada contoh? Dia menukar ni ada berbagai bentuk. Ada bentuk menukar perkataan ataupun menukar huruf. Ada bentuk menukar makna. Perkataan tak, dia tukar makna. Perkataan kekal. Ada kan? Contoh? Contohlah istawa kan? Innallah istawa kan? Dia tak tukar perkataan, dia tukar makna. Kalau istawa makna apa asal? Bersemayam. Tapi dia tukar makna daripada bersemayam kepada menguasai. Menguasai dalam masyarakat perkataan Arab apa dah? Istawla. Tambah satu huruf je. Faham? Jadi siapa yang menukar huruf ataupun perkataan atau makna, dia adalah zalim. Boleh? Boleh ke? Macam mana pula kalau sebutan tak betul, Ustaz? Tak, dia kalau sebutan tak betul, dia tak termasuk dalam menukar. Menukar ni adalah dilakukan dengan sengaja. Okey. Macam yadullah kan? Yadullah. Dia terjemah apa ni? Dia tukar makna. Qudrah. Qudratullah. Kata ulama termasuk orang yang menukar. Iaitu menukar makna. Ya, dengan sengaja lah.
Sebab tu Allah kata orang zalim. Ada contoh ayat dia tukar makna la ikraha fid din kan? Dia tukar makna. Apa makna asal? Tidak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Tapi dia tukar makna. Dia kata apa? Tak boleh paksa orang Islam tutup aurat contohnya. Dia tukar makna. Dia adalah orang yang zalim. Banyak tak berlaku? Sebab itulah ayat Quran ni walaupun dia turun kepada orang tertentu ataupun puak tertentu, tapi pengajarannya untuk semua. Sebab Quran ni sesuai untuk sepanjang zaman dan untuk semua bangsa. Dan Allah nak bagi tahu kesalahan ni boleh dilakukan oleh siapa saja, bukan Bani Israel sahaja. Bolehkah? Okey. Dia nak tukar ni pasal apa? Apa dia? Dia susah tak nak sebut hittah? Allah suruh sebut hittah je, bukan suruh buat satu karangan, bukan suruh tulis satu kitab. Kan? Kenapa susah sangat? Hittah. Kan? Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu manusia ni, Allah jadikan nafsu manusia memang tak suka pada perintah Allah walaupun mudah. Perintah Allah tak susah pun. Bahkan Allah dah bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan mereka yang manusia mampu. Semua yang Allah suruh manusia mampu, tapi ramai manusia tak buat. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab berlawanan dengan nafsu. Kan? Macam solat jemaah di masjid kan. Senang ke susah? Senang ke susah? Susahlah kan? Sebab dia berlawanan dengan nafsu. Tapi pergi kerja setiap hari, kadang-kadang 2 jam nak sampaikan. Kadang-kadang pergi balik 2 jam. Dengan minyak, dengan tu, mana lebih mudah? Pergi kerja kan? Dia buat yang mana? Salat Jumaat ke pergi office? Jadi menunjukkan perintah Allah tak susah. Tapi berlawanan dengan nafsu. Okey, fa'anzalna, lalu hukuman dia apa dia? Lalu anzalna, kami turunkan ala, ke atas, allazina, orang-orang yang mereka zalim. Rijzan. Rijzan makna dia azab. Azab minas sama'i, dari langit. Allah tak sebut apa bentuk azab. Bila sebut dari langit, dia boleh jadi apa? Boleh jadi angin, boleh jadi hujan, boleh jadi batu, kan? Tengok Allah kata apa? Kami turunkan ke atas orang yang zalim. Allah ulang lagi orang yang zalim. Kalau ikut susunan ayat, dah sini sebut zalim, di sini hanya perlu sebut apa? Mereka, betul. Sebab tu Allah kata, sebab mereka orang yang zalim dah tukar perkataan, maka kami turun ke atas mereka. Tapi Allah tak sebut mereka. Allah sebut lagi orang zalim. Apa hikmahnya? Penekanan apa? Itu tadabbur tu. Setiap perkataan, bahkan setiap huruf, Allah bukan sembrono je. Tapi ada hikmahnya. Mesti ada sebab tertentu. Jadi kenapa Allah sebut ulang lagi orang yang zalim? Apa dia?
Tapi cukup dah yang zalim pertama ni. Tengok bila Allah sebut kami turunkan azab, rijzan ni azab kepada mereka. Tanpa menyebut orang yang zalim. Orang akan terbayang apa? Allah kami turun kepada mereka azab. Orang akan terbayang apa? Mungkin Bani Israel. Dan orang akan tertanya, kenapa Allah turun azab pada mereka? Sebab mereka tak menunjukkan apa kesalahan mereka. Tapi bila Allah sebut kami turunkan azab ke atas orang yang zalim, menunjukkan apa? Azab tu diturunkan sebab kezaliman. Jadi Allah tak zalim. Allah tak zalim. Azab sebab zalim. Di sini juga Allah nak bagi tahu kalau nak elak daripada azab, caranya jangan zalim, jangan zalim. Jadi siapa yang zalim kena azab. Siapa nak elak daripada azab, jangan zalim. Antara kezalimannya apa? Menukar. Okey. Bima kanu, dengan apa yang adalah mereka yafsukun, mereka fasik. Apa makna fasik? Apa makna fasik? Ingkar perintah ataupun fasik ni sebenarnya makna dia fasaqah makna tertanggal. Kalau rutab tertanggal daripada tangkainya. Kalau orang yang fasik mana ketaatan dia kepada Allah tertanggal. Bila buat maksiat dia tidak ada ketaatan, dah tertanggal. Okey. Boleh Jadi pengajaran daripada ayat 59 apa dah? Sebut sikit. Jangan mengubah, jangan menukar apa-apa perkataan dalam Quran ataupun makna dia. Jangan. Walaupun satu huruf je. Lepas tu kadang-kadang kita baca ni. Iyyaka na'budu. Ni tak tambah, dia kurangkan. Iyyaka. Jadi ya ni berapa huruf? 2 kan? Tapi kalau dia buang sabdu, dia baca apa? Ya. Dia kurangkan satu huruf. Hukumnya sama, zalim. Dan maknanya bertukar. Kalau iyyaka apa makna? Ada dalam kamu dia kata iyyaka makna dia matahari. Matahari kami sembah. Lain. Hanya kerana kurangkan satu huruf. Okey. Okey ke? Zoom okey? Facebook? Zoom okey, Facebook? Berhenti sekejap. Okey, yang Facebook minta masuk balik .
Dah. Dah kami masuk? Berapa dah? Okey. Dah berapa dah? Okey, kita sambung ayat 60. Wa izis tasqa, bukan wa iza ni. Kan? Wa izis tasqa, dan ingatlah ketika mana istasqa. Istasqa daripada saqa. Kalau saqa makna dah minum. Tapi dalam bahasa Arab kalau sebelum fa'il tu ditambah alif, sin, ta. Istasqa makna apa? Minta. Kan? Pernah dengar tak salat istisqa? Bukan salat minum, salat minta hujan. Sama juga kalau ghafara ampun. Kalau minta ampun, tambah je alif sin ta kat depan. Istaghfara, makna dia minta ampun. Istaghfara. Okey, ini kisah apa ni? Masih lagi kisah Bani Israel dihukum oleh Allah, iaitu sesat di tengah-tengah padang pasir selama 40 tahun, 40 hari. Okey. Ingat tak ayat apa tu? Surah Al-Ma'idah ayat 26 kan? Cuba tengok. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Okey, betul. Allah kata fa innaha, maka sesungguhnya ia tu negeri Palestin. Muharramatun diharamkan. Alaihim, ke atas mereka Bani Israel, berapa lama? 40 tahun. Apa berlaku? Yatihuna. Mereka merayau-rayau kebingungan fil ardi selama 40 tahun. Apa dosa mereka ni? Dia mengingkari perintah Allah supaya masuk. Satu, masuk Palestin. Yang kedua, masuk berjihad. Sebab dalam Palestin tu ada kaum Jabbarin, kaum yang ganas, yang jahat. Jadi dia ingkar perintah Allah, perintah berjihad dan perintah masuk. Maka Allah hukum mereka merayau-rayau di tempat itu selama 40 tahun. Pokok tak ada, makanan tak ada, rumah pun tak ada. Sebab itulah sebelum ni dia sebenarnya 40 tahun ni Allah nak mendera ke Allah nak tarbiyah? Apa dalil
Allah tarbiyah mereka. Allah bukan nak mendera kan? Apa dalil dia? Sebab Allah bagi makanan daripada langit. Kalau Allah nak mendera, Allah biarkan mereka merayau tanpa ada makanan kan? Itu nak mendera. Tapi Allah turun pula makanan yang mereka tak perlu bersusah payah. Ya. Ustaz, kawasan yang di merayau ni kat mana di zaman sekarang ya? Ada pendapat mengatakan di Syam. Sebelum, kalau sekarang lebih kurang dekat Jordan lah. Dekat Jordan. Dan ada dalam tafsir dia kata ada seramai 600,000 orang. Dan kawasannya tak luas. Merayau tu macam mana? Dia daripada Bukit Jelutong pagi, dia keluar jalan nak pergi ke mana-mana lah. Lepas tu bila maghrib, tengok-tengok duduk di Bukit Jelutong balik. Pagi besok pun sama. Keluar daripada Bukit Jelutong, jalan-jalan-jalan, dah bergerak gelap tu tengok-tengok di Bukit Jelutong balik. 40 tahun. Ha? Tak ada. Mana ada kemah? Kan ayat sebelum ni Allah kata apa? Kami teduhkan mereka dengan awan yang meneduhkan mereka. Ayat sebelum ni. Ha? Jalan. Soal dia, kenapa 40 tahun? Kenapa tak 100 tahun? Kenapa tak 20 tahun? Apa hikmahnya? Ha? Siapa tahu? Kenapa 40 tahun? Ha? Apa dia? Sekarang proses ni proses apa? Tarbiyah. Dia bila umur manusia akan jadi matang? Ha? 40. Kalau nak betul-betul jadi baik, umur 40. Kalau umur 40 tak jadi baik, dia akan jadi jahat. Ada dalil tak umur 40 mana adalah umur yang matang? Ada dalil? Surah apa? Surah? Bukan surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah cerita pasal wajib berbuat baik pada mak bapak. Kemudian Allah beritahu kelebihan ibu. Kan? Ibu mengandungkan kita, kemudian menyusukan kita, semuanya 30 bulan. Tempoh mengandung dengan tempoh menyusu 30 bulan. Kan? Ada? Lepas tu, sehinggalah, Allah kata apa? Hatta iza balagha asyuddahu. Sehinggalah anak-anak itu sampai umur balagha ni sampai asyuddahu, dewasa dan matang. Asyuddahu. Wa balagha arba'ina sana. Ada tak arba'ina sana? Sama. Jadi Bani Israel dihukum oleh Allah merayau pun 40 tahun. Umur matang pun 40 tahun. Dan para Nabi pun terima wahyu ketika umur. Makna apa tu? Kenapa Allah hukum mereka merayau 40 tahun? Sebab itu proses tarbiyah. Mana kalau dia nak berubah 40 tahun tu, itu dia akan jadi terbaik lah. Tapi kalau tak berubah juga, dia akan jadi yang paling jahat. Boleh? Dan pengajaran untuk kita apa dia? Merayau-rayau dalam 40 tahun. Mungkin tak berlaku pada kita? Mungkin ke? Sebab Bani Israel ni, dia tak sama dengan umat Nabi Muhammad. Bila buat salah, Allah hukum terus. Umat Nabi Muhammad, Allah hukum terus tak? Tak.
Tapi mungkin tak berlaku merayau. Subhanallah, berlaku. Tapi berlaku dalam bentuk yang lain. Hakikatnya sama tapi bentuknya lain. Apa dia? Ni mereka merayau ni tak jumpa cari apa? Tak jumpa cari. Yang pertama tak jumpa cari hidayah. Hidayah. Sebab tu mereka kufur pada Allah. Dan yang kedua tak jumpa cari jalan keluar. Okey. Kita sekarang umat Nabi Muhammad bukan sesat tak jumpa cari jalan keluar nak ke mana. Tapi tak jumpa hidayat. 40 tahun. Ada tu orang 40 tahun tak baca Quran. Itu yatihuna. Ada tu orang 40 tahun baca Quran tapi tak faham. Yang dia baca lain, yang dia buat lain. Itu yatihuna. Kan kadang-kadang bukan 40 tahun. Umur 60 tahun pun sesat ke barat lagi. Itu makna yatihuna. Dan kita tengok kan, kadang-kadang orang tu pergi solat, pergi umrah, tapi tengok isteri bukan aurat, jalan bersama. Pelik kan? Itu antara bentuk yatihuna. Ada sebahagian amalan dia nampak betul. Ada sebahagian nampak berlawanan. Boleh faham? Kadang-kadang kita tengok orang tu nak pergi masjid. Saya pun biasa tengok. Tapi sampai pergi masjid, isap rokok. Nak masuk masjid tu, orang tak solat tu, nak perhabis tu. Sebab sayang. Kan? Macam mana bercanggah kan? Dia nak pergi solat, nak cari redha Allah. Yang dia buat tu, bercanggah dengan redha Allah. Itu dapat kemurkaan. Itu bentuk yatihuna. Dan kita tengok sekarang, ni bulan Ramadan yang terbaru. Bulan Ramadan, buat majlis, artis ke? Buat majlis yang maksiat, pakai seksi di bulan Ramadan. Yatihu tak? Lepas tu panggil pula ustaz, baca doa. Pelik tak? Dia buat majlis maksiat lawan Tuhan. Di bulan yang mulia. Lepas tu panggil ustaz, baca doa, minta Allah berkati majlis. Yatihu tak? Yatihu lah tu. Kalau tak malu. Buat lawan Tuhan, lepas tu nak suruh Allah berkatkan. Boleh faham? Jadi sekarang, saya dia baca satu artikel. Dia kata yatihu dalam bentuk sekarang ialah manusia meraba-raba tak jumpa hidayat. Kadang-kadang nampak dia buat hidayat tapi bercanggah dengan sunnah Nabi. Itu makna yatihuna dari segi sunnah. Okey? Samalah. Ustaz pun yatihuna, tak keliru. Keliru kan? Sebab tu bila dia tengok maksiat dia buat apa? Tegur. Nabi kata man ra'a munkaran falyughayyir. Siapa tengok mungkar, ubah. Nabi tak kata siapa tengok mungkar, doa. Bila Nabi pergi Taif, Nabi berdoa tak? Tapi berdoa bila? Setelah Nabi berdakwah. Nabi dah dakwah, Nabi dah tegur, dakwah Nabi dah tolak. Last kali baru berdoa. Betul tak? Jadi yatihuna dari segi pemikiran. Kewajipan aku tengok, kena tegur dulu. Doa tu last. Nak doa apa benda maksiat kan? Boleh? Itu yatihu dalam bentuk pemikiran. Okey. Dan mungkin ada orang tanya, masa 40 tahun ni mereka merayau, Nabi Musa dan Nabi Harun duduk kat mana? Adakah Nabi Musa pun bersama dan Nabi Musa pun yatihun juga? Ada bersama tak? Ada bersama. Ada sama. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tak rasa tenang, rasa selamat, langsung tak rasa macam Bani Israel lain. Kenapa? Sebab Allah dia janji kalau siapa yang menolong agama Allah, siapa bertakwa, Allah jaga dia. Walaupun duduk di tempat yang sama. Sebab tu tengok ayat seterusnya. Allah kata apa? Wa izis tasqa Musa. Ketika mana? Musa meminta. Meminta apa ni? Liqaumihi, untuk kaumnya. Kenapa kaum dia minta air? Dahaga. Kenapa dahaga? Itu menunjukkan panas lah. Sebelum ni dia minta apa? Makanan.
manna dan salwa makanan. Sekarang minum. Jadi bila kaum dia Bani Israel minta air kepada Musa, Musa pun minta air kepada Tuhan. Tengok, Musa minta air untuk kaumnya. Ada sebut tak Musa minta air untuk dirinya dan kaumnya? Tak ada. Makna apa tu? Makna apa? Musa tak dahaga. Musa tak dahaga. Walaupun Musa duduk tempat yang sama. Musa minta untuk kaum dia. Okey? Kemudian lalu faqulna. Lalu di sini juga pengajaran untuk kita apa dia? Walaupun pengikut kita tu dah jahat sangat, buat dosa besar kan. Lepas tu lapar pula, dahaga pula, lepas tu minta air dengan kita. Kita dah cakap dia tak dengar. Kita bagi arahan dia lawan. Tiba-tiba dia dahaga minta air dengan kita. Apa sikap kita? Apa dia? Apa sikap Musa? Musa terus berdoa minta pada Allah kan. Makna pendakwah ni walaupun pengikut dia jahat sangat, bersama sangat dosa, kena layan. Jangan apa? Oh, baru cari aku je. Jangan. Kami berkata, idrib, pukullah. Bi'asakah dengan tongkat engkau. Al-hajar, batu. Dalam bahasa Arab, alif lam ni dia panggil jenis. Jenis batu, iaitu mana-mana batu je. Pukul mana-mana batu dengan tongkat engkau, maka lepas tu apa berlaku? Fajarat. Lalu terpancar. Fajarat daripada fajar. Terpancar minhu darinya, dari batu itu. Isna asyara, 12 ainan, mata air. Kemudian qad alima, sesungguhnya qad alima telah mengetahui. Kullu unasin, setiap manusia. Setiap manusia ni iaitu setiap Bani Israel, masyrabahum, tempat minum. Tempat minum mereka. Okey, kenapa ni? Kenapa 12? Ketuk satu batu terpancar 12. Kenapa 12? 12 puak kan? Kenapa mesti 12 puak, mesti 12 pancutan air? Supaya satu tak bergaduh. Jadi itu menunjukkan Allah tu maha bijak. Bijak Allah ialah apa dia? Allah tak akan buat menimbulkan masalah lain pula. Satu. Yang kedua, selain pada supaya tak gaduh, ialah supaya mereka tak berebut. Sebab batu kecil. Orang ramai ni, ratus ribu. Kalau batu kecil, orang ramai, kemudian tempat terpancar air ada 4 je, apa jadi? Jam lah tempat tu kan? Kita ada pelajar 50 orang. Bilik air satu, tempat wuduk 2 paip kan? Cerdik tak pengetua tu? Kurang cerdik lah kan? Okey. Soalan. Kenapa Allah perintah supaya Musa pukul batu? Logiknya kalau tongkat pukul kat batu, apa berlaku pada tongkat tu? Patah kan? Boleh tak Allah tak payah suruh pukul dengan tongkat? Allah kata tunggu je. Kan? Kun fayakun. Boleh kan? Boleh. Lagi pula pukul tongkat tu, tongkat patah. Tak logik lah, mana ada. Siapa pernah pukul batu dengan tongkat keluar air? Siapa pernah buat? Tak ada kan? Jadi kenapa Allah suruh pukul dengan tongkat?
Allah nak manusia supaya nak buat apa-apa kena walaupun tak masuk akal. Faham? Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu yang memberi itu aku. Jadi bila aku bagi tak masuk akal pun boleh. Tapi aku nak kamu berusaha walaupun macam tak masuk akal. Okey. Soalan seterusnya, kenapa batu? Kenapa Allah tak kata pukul tongkat kamu ke pokok ataupun ke tanah ke? Yang logiknya antara batu dengan tanah, yang mana lebih, yang pasti ada air lah. Tanah kan? Kenapa batu? Yang mana lagi menunjukkan kuasa Allah hebat? Batu keluar air ataupun tanah keluar air? Kenapa? Batu keras. Batu ni benda yang paling keras kan? Kemudian dalam tu kalau kita pecahkan batu lah, ada keluar air tak? Tak ada. Jadi Allah nak bagi tahu kuasa Allah sangat hebat. Batu yang keras pun keluar air. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu sebenarnya Allah nak bagi pengajaran pada Bani Israel yang selalu lawan Tuhan. Walaupun nikmat Allah turun, jadi cara Allah nak supaya hati Bani Israel ini lembut dan berfikir dan beriman kepada Allah. Caranya apa? Ingat nikmat satu. Yang kedua, kenal kebesaran Allah. Macam mana nak kenal kebesaran Allah? Maka Allah tunjuk kehebatan dia. Pertama, turun manna dan salwa. Kamu tak rasa lagi tak kehebatan Allah? Kamu nak Tuhan macam mana lagi? Kalau tak rasa lagi ni, batu kan? Batu yang keras tiba-tiba pukul dengan tongkat je keluar air. Dan juga Allah nak bagi pengajaran kepada Bani Israel. Batu yang keras, yang pejal boleh keluar air. Macam mana hati kamu yang taklah sekeras batu, tapi tak boleh mengalirkan air mata? Maknanya hati kamu lebih keras daripada batu. Ada tak ayat tu? Ada tak? Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 74 ke? Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah atau asyaddu qaswah. Kemudian wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhu al-ma'. Kemudian wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Lepas tu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Okey, cuba tengok. Allah kata ini pasal Bani Israel lah ni. Semma qasat qulubukum. Kemudian hati-hati kamu telah keras. Min ba'di zalika, selepas itu. Selepas apa ni? Selepas kamu engkar perintah Allah. Semakin manusia engkar perintah Allah, hatinya semakin keras. Semakin kurang dia engkar perintah Allah, hati dia akan menjadi semakin lembut. Maka Allah nak kita tak faham hati keras macam mana, Allah pun bagi contoh. Fahiya kal hijarah. Keras macam apa? Batu. Kenapa Allah tak kata keras macam besi? Besi dengan batu mana lebih keras? Batu ke besi? Nak tahu, ambil batu ketuk kepala, kemudian ambil besi ketuk kepala. Mana lebih keras? Batu. Batu. Boleh bagi bukti tak? Yalah, kita nak bukti lah. Besi keras, sekeras-keras besi bila
Dibakar, cair. Batu, sekerah batu bila campak dalam api tak berubah apa-apa. Makna batu tu lebih pejar daripada besi. Kan? Tapi Allah nak bagi tahu hati Bani Israel dan orang yang buat dosa ni keras seperti batu ataupun asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu lagi. Macam mana lebih keras tu? Allah bagi contoh. Wa inna minal hijarah, sesungguhnya ada batu yatafajjaru, yang terpancar dari batu tu sungai. Makna apa? Kerah-kerah batu pun terpancar juga sungai. Tapi hati kamu keras, setitik air mata pun tak keluar. Baca Quran dah khatam kan? Siap buat majlis lagi, tapi tak menangis. Dan ada juga batu terpecah keluar air. Kita pernah tengok tak lalu kawasan tepi gunung, tepi bukit, tengok-tengok tiba-tiba ada air keluar kan? Kan? Dan keluar pula tak berhenti. Kan? Yang kita pula tak keluar dan tak keluar. Kan? Ni Allah kata hati kamu lebih keras daripada batu. Dan satu lagi, ada batu yang terjatuh daripada atas. Sebab apa? Takut pada Allah. Oh, kamu langsung tak rasa gerun kan? Yang Allah kata apa? Kalau kami turunkan Quran ke atas gunung yang pejal dan gunung tu boleh faham apa berlaku? Jadi Allah bagi contoh ni supaya apa? Supaya kita berfikir. Kenapa hati kamu tak sekerah batu? Tapi kenapa tak boleh tunduk pada perintah Allah? Okey. Kemudian Allah kata apa? Kulu washrabu, makanlah oleh kamu, washrabu, dan minumlah oleh kamu. Okey. Sekarang ayat ni berkenaan dengan apa? Makanan ke minuman? Air kan? Kenapa Allah kata makan? Makan dan minum. Sepatut minum je lah. Sebab sebelum ni pasal makanan kan. Man dada salwah, makanlah. Sekarang air pula, minumlah. Min rizkillah, dari rezeki Allah. Wala ta'saw, dan janganlah kamu apa dia ta'saw? Melakukan kerusakan fil ardi, di bumi. Makna Allah larang jangan buat kerusakan di bumi. Jadi kalau buat kerusakan di langit boleh tak? Boleh ke tak? Allah larang di bumi je. Jadi siapa ada kerajaan di langit boleh buat kejahatan di langit. Mufsidin, apa makna mufsidin? Ini hal dalam keadaan kamu mufsidin ni perusak lah. Apa maksud ayat ni? Allah kata jangan buat kerusakan dalam keadaan kamu melakukan kerusakan. Sebenarnya kalau tak ada mufsidin ni kita dah faham. Sebab ta'saw tu makna jangan buat kerusakan. Tapi Allah tambah satu lagi, dalam keadaan kamu melakukan kerusakan. Itu tadabbur. Allah nak bagi tahu bukan semua kerusakan tak boleh. Ada kerusakan dibenarkan. Jadi yang Allah larang ni kerusakan yang betul-betul merosakkan. Ada kerusakan yang membaiki. Itu boleh. Ada? Contoh. Tak, saya yang tanya. Ada contoh? Apa contoh? Buat kerosakan dibenarkan sebab apa? Tujuan nak membaiki. Khidir pecah kapal orang miskin. Rusak tak? Tapi boleh tak? Sebab apa? Sebab tujuan dia nak selamatkan kapal. Khidir bunuh budak kecil. Rusakkan tak?
kerusakan, tapi dia boleh tak? Boleh, sebab dia nak selamatkan. Bolehkah? Kita ada handphone, anak kita duk main game sampai tinggal solatkan, kita ambil telefon pecahkan. Boleh ke tak? Sebab kita simpan, dia jumpa balik kan? Semua tempat kita simpan dia tahu dah. Kita pun pecahkan. Boleh ke tak? Boleh, sebab apa? Sebab dengan telefon itu merosakkan imannya, merosakkan agamanya. Okey? Jadi proses 40 tahun ni Allah mendera ke Allah mendidik? Bukti? Bukti apa? Allah bagi makan. Makan pula yang tak payah buat kerja kan. Allah bagi minum. Ban Allah kata, makan minum. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita. Jangan risau pasal rezeki satu. Ni, yang jahat macam mana pun, Allah bagi rezeki. Allah suruh lagi makan. Allah turunkan lagi dengan mudah. Kenapa kita yang beriman ni sampai risaukan? Sampai solat pun lambat. Itu satu. Yang kedua? Tujuan Allah suruh makan minum ni sebenarnya apa dia? Sebab ini adalah supaya mereka akhirnya kembali kepada Allah. Boleh tak kita nak orang tu kenal Allah, sembah Allah, kita biarkan dia dalam keadaan lapar? Abah tak akan bagi makan. Belajar dulu, solat dulu, baru boleh makan. Sampai kawan tu lembek. Boleh tak? Tak boleh. Itu mendera, bukan mendidik. Lepas tu kita, termasuklah kita nak bagi ilmu pada orang miskin. Kena settle masalah dia dulu. Kan? Salat dulu pakcik. Kalau tak, kami tak bagi beras. Tak boleh. Tengok cara Allah ni. Jahat tak Bani Israel ni? Banyak tak kesalahan dia? Minta nak tengok Allah. Lepas tu Allah matikan, Allah hidupkan balik. Lepas tu Allah kata masuk Palestin, pergi berjihad. Tak nak. Tengok bahasa Bani Israel. Apa dia kata pada Musa? Bahasa dia kata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Oh, tengok bahasa dia. Dia kata pada Musa, bila Musa perintah supaya masuk, kata Bani Israel, izhab anta, kamu pergi. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau. Engkau dan Tuhan engkau pergi. Ya Allah. Maknanya dia mengaku tak Allah tu Tuhan dia? Tak, dia kata ini Tuhan engkau. Sampai tak tu. Kemudian faqatilah, kamu dengan Tuhan kamu pergilah berperang. Kami buat apa? Inna hahuna, kami di sini duduk. Kalau dia kata kamu pergi, kami ikut belakang, okey kan? Kamu pergi, kami tolong, okey. Kamu pergilah dengan Tuhan kamu, kami duduk kat sini relax. Biadab tak? Tapi Allah turun lagi manna. Allah turun lagi salwa. Allah turun lagi keluarkan air. Ya Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah kan? Ya. Maksudnya? Ha? Dia Allah sebut dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah Allah kata manusia ada 3 golongan. Pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tu? Orang yang Allah bagi nikmat, iaitu orang yang diberi ilmu dan beramal. Dengan ilmu dia kenal Tuhan, dia cinta Allah, dia beramal. Itu an'amta alaihim. Golongan kedua, al-maghdubi alaihim. Yang Allah murka siapa ni? Kenapa Allah murka pada dia? Sebab dia ada ilmu tapi sombong. Jawapan dia sombong. Jadi antara punca manusia tak ikut perintah Allah sebab sombong. Kenapa dia sombong? Sebab dia rasa dia bangsa yang terpilih. Dia rasa dia adalah orang yang terbaik, kan? Jadi akhirnya kemudian Nabi akhir zaman pula bukan daripada bangsa dia. Tak boleh. Mana boleh? Kami bangsa terbaik.
Tiba-tiba Nabi akhir zaman bukan daripada bangsa yang terbaik. Mana boleh? Sombong. Sombong menguasai dia sehingga dia tolak semua perintah Allah. Dan sebab ketiga, golongan ketiga, ataupun sebab kedua, manusia tak beriman. Kalau pertama, sombong. Yang kedua, ad-dhalin. Apa makna? Jahil. Tak kenal Tuhan. Ramai yang tak sembah Allah sebab tak kenal. Kalau Bani Israel bukan sebab tak kenal, tapi ego. Dia sebenarnya perangai tu ada tak pada kita ni? Ada, jangan terkejut. Jahatnya Bani Israel. Kadang-kadang kita solat lambat kan? Kadang-kadang kita tahu satu ilmu, satu sunnah Nabi, kita tak amal pun. Sombong tak kita? Macamlah pahala dah banyak. Macamlah dah dijamin syurga. Kalau kita jadi tawaduk, dapat satu ilmu, fastabiqul khairat. Berapa ramai yang buka aurat? Sombong tak? Sombong. Sombong. Okey. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Jangan pengajaran untuk kita dalam kisah ni ialah jangan marah kepada orang yang buat maksiat. Rahmatilah mereka. Rahmatilah mereka. Tapi kalau doa saja tak jadi juga. Kena berdakwah lah biar nampak kan. Okey. Orang macam Fir'aun yang mengetuhankan musuh Allah, tiba-tiba Allah kata kepada Musa apa? Pergi cakap dengan Allah dah tahu tak Fir'aun tak akan dengar. Allah tahu tak Fir'aun akan mati dalam kufur. Kalau dah tahu, kenapa Allah suruh Musa cakap lembut je? Sedangkan dia ni memang tak akan terima. Dia memang mati dalam kafir. Apa faedah cakap lembut? Dia memang akan mati dalam kafir. Bukti apa? Satu, Allah nak bagi kepada Musa supaya tunjuklah agama Islam adalah rahmat kepada semua. Rahmatan lil alamin. Bila kamu berkasar dengan musuh, orang tak nampak Islam tu rahmat. Yang kedua, Firaun tidak ada alasan di akhirat besok. Kalau kamu tak pergi berdakwah, Firaun akan jawab apa? Musa tak berdakwah kepada aku? Dia ada alasan. Okey, cukup lah. Ada soalan daripada Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tak mana-mana dalil mengenai apakah sesaan yang diturunkan daripada langit tu? Dan apa yang terjadi selepas tu Ustaz? Mereka mati ke? Maksudnya apa yang terjadi pada mereka? Dalam tafsir ada disebutlah. Ada dalam tempoh 40 tahun ada yang mati. Termasuklah Nabi Musa, dalam tafsir disebut Nabi Harun mati dulu. Lepas tu Nabi Musa mati. Kemudian ada yang hidup tu dalam tafsir disebut Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun selepas 40 tahun dia bawa yang masih hidup masuk ke bumi Palestin. Boleh masuklah sebab Allah kata haram selama 40 tahun. Lepas 40 tahun ada yang belum mati, Yusha' bin Nun bawa mereka masuk bumi Palestin. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Mana itu dah tak ada. Siapa tu? Raja apa? Raja Kebaran. Mungkin sebab kelam malam kot. Dia siang je.
Ya, pelajar sebut, saya selalu sebut pasal tutup aurat kan. Sebab ramai yang masih buka aurat. Jadi saya sayang pada semua, termasuklah pelajar. Kadang-kadang pelajar dah okey, anak dia buka aurat kan, pakai seluar ketat, kesian. Sebab saya sayanglah, saya selalu sebut. Sebab yalah, bila buka aurat tu dia bukan dosa kecil dah. Sebab dia berlaku setiap hari. Dosa kecil kalau berlaku berterusan jadi dosa besar. Kalau ada dosa besar, macam mana ibadat kita akan diterima? Sebab Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Jadi takut-takut amalan kita tak diterima sebab tidak ada takwa. Jadi orang buka aurat ni macam mana dia ada takwa? Sepanjang masa, setiap hari. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita nak tegur kawan-kawan kita yang buka aurat ni tanpa buat kita terasa hati ni, macam mana Ustaz, ada tak tips-tips ke apa ke Ustaz ni? Dia kaedah menegur kemungkaran. Kalau kita tahu, dia dah tahu hukum menutup aurat, dia dah tahu, dan dia pun biasa dah ditegur tapi dia tak berubah, maka jangan tegur. Jangan tegur. Sebab bila kita dah tegur benda yang dia dah tahu dan dia pun dah ditegur, mungkin menimbulkan masalah hubungan. Jadi kalau tak tegur nak buat macam mana? Dorongkan dia pergi kelas agama. Bagi link ke apa ke, biar dia dengar daripada ustaz sendiri. Ya, kadang-kadang kawan kita ni, kalau dengar daripada kita, dia anggap kita ni macam tak ada apa kan. Lepas tu dia bangkit pula, kita dengan dia dulu sama je. Kita kadang-kadang lebih teruk kan. Bagi link ataupun bagi dorongan supaya dia masuk kelas. Biar dia dengar daripada ustaz, ustaz sendiri cakap mungkin berbeza. Wallahu a'lam. Sama-sama. Ada soalan daripada Zoom, Ustaz. Ya. Adakah golongan Yahudi yang ada sekarang keturunan Bani Israel di zaman Nabi Musa? Bani Israel yang ada sekarang, ialah dia keturunan lah. Cuma kita tak kenal lah yang mana satu. Tapi keturunan tu tetap ada. Keturunan Bani Israel tetap ada di Israel dan di mana-mana. Cuma kita tak dapat bezakan. Dia keturunan Bani Israel tak jadi isu. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal ladzina orang-orang yang beriman, kemudian Yahudi wasabiin, kalau mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, bagi mereka syurga. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi Allah nak begitu, walaupun dia asalnya Bani Israel, walaupun asalnya Yahudi ke Nasrani, tapi kalau dia beriman, dia layak masuk syurga. Dan kita pula, walaupun keturunannya bangsa Arab, keturunan Rasulullah, tapi tak beriman, kita akan celaka. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan berdasarkan bangsa tetapi berdasarkan takwa. Satu soalan lagi daripada Zoom, daripada Gani. Ada ustaz post dalam Facebook, dia berkata Imam Syafi'i tidak sah zakat fitrah menggunakan wang. Jadi dia cakap pernyataan ini sahih, maka dia mengajak dari tahun ini dan seterusnya start bayar dengan cara beli beras. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi serta para sahabat. Minta penjelasan dari Ustaz. Jawapan dia betul. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah mesti diberi dalam bentuk makanan ataupun beras. Dan kalau bagi dalam bentuk lain tak sah. Yang kita duk bayar zakat fitrah dengan duit, ini bukan mazhab Syafi'i. Kita ambil pendapat mazhab lain. Sebab apa? Sebab alasannya kalau kita ambil pendapat mazhab Syafi'i akan menyukarkan. Cuba bayangkan, semua orang bagi beras. Semua hantar ke masjid. Jadi masalah tak nak bawa beras, nak agis ke fakir miskin, maka dia ambil pendapat lain. Tak salah.
Walaupun ambil pendapat mazhab lain, tapi semuanya berdasarkan Al-Quran was Sunnah. Siapa nak stay pegang pada mazhab Syafi'i, silakan, tak ada masalah. Pergilah cari beras dan pergi cari fakir miskin. Dia uruskan sendiri. Ustaz, boleh tak dalam majlis yang mulia ini tiada suara wanita? Minta kaum lelaki main peranan. Maksudnya yang bertanya soalan. Pertama, suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Kena faham. Dan Aisyah pernah menjawab soalan kepada sahabat lelaki. Aisyah ni adalah antara wanita sahabat yang alim dalam bab fiqh. Jadi kadang-kadang sahabat lelaki bertanya Aisyah, Aisyah jawab, bukan masalah kan. Kemudian minta kaum lelaki main peranan. Dia salah satu sebab wanita bertanya sebab lelaki tak main peranan lah. Lelaki diam, dia dengar je kan. Maka itulah sebab itulah perempuan ke depan. Jadi jangan salahkan wanita, salahkan lelaki. Encik yang bertanya ni tolonglah tanya, tapi dia Facebook tak boleh keluar suara. Saya cadangkan encik yang bertanya ni masuk Zoom tanya soalan. Dan soalan yang wanita bertanya ni saya kenal dia. Dia pun dah pencen dah, insya-Allah. Ada soalan lagi? Ustaz, berkaitan menutup aurat tadi tu, macam mana bagi orang yang bekerja yang terikat dengan pakaian beruniform yang dia biasa kita tengoklah kan, dia kurang patuh syariah kan? Dibolehkan tu Ustaz? Tak boleh. Dia hukum, kalau hukum haram dia tak akan berubah sampai bila-bila. Kecuali ketika darurah. Kalau dia sakit, doktor nak cekkan. Doktor tak ada. Semua doktor perempuan dah mati. Ada doktor lelaki seorang tu je. Ketika itu dia boleh, pesakit wanita boleh buka aurat untuk dicekkan oleh doktor. Itu pun sekadar yang diperlukan. Tapi dalam keadaan untuk bekerja, itu bukan darurah. Banyak lagi kerja yang kita boleh tutup aurat kan. Dan jangan kita faham, kalau aku berhenti ni Allah tak bagi rezeki. Mana mungkin kita berhenti sebab nak taat pada perintah Allah, tiba-tiba Allah tak bagi rezeki. Masa aku lawan Allah, Allah bagi rezeki. Masa aku berhenti nak taat Allah, tak kala Allah sempitkan rezeki. Subhanallah. Dan Allah sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ. Siapa yang berhenti kerana betul-betul takut pada Allah, Allah dah janji Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Masalah kita tak yakin. Berapa ramai Nabi, sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah sehelai sepinggan. Tak ada apa-apa pun. Tapi sebab mereka berhijrah kerana nak mentaati Allah. Kerana nak jadi orang bertakwa, Allah bagi rezeki tak disangka di Madinah. Kan? Wallahu alam. Jadi nasihat saya, wanita yang bekerja yang perlu pakai uniform, yang tidak menutup aurat, berhentilah kerana Allah. Dan percayalah pada janji Allah, Allah akan bagi rezeki. Ni tengok Bani Israel yang lawan Tuhan pun ada manna dan salwa kan. Cuma kita jangan duk tunggu manna dan salwa pula kan. Okey. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang akidah kelompok yang menggelar diri mereka ISIS? Dia tak ada istilah ISIS, tak ada dalam Islam. Yang ada ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa ikut Quran dan hadis, betul lah Nabi kata semua umatku akan masuk syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali orang yang ingkar. Sahabat pun tanya, siapa yang ingkar? Nabi kata siapa yang taat pada aku, dia masuk syurga. Dan siapa yang ingkar pada aku, dia adalah orang yang derhaka. Jadi nama tak penting. Kadang-kadang ISIS dia bukan salah bukan sebab nama, dia salah sebab
tak ikut Quran dan Sunnah. Kadang-kadang nama dah betul, ahli sunnah wal jamaah, tapi tak ikut Nabi pun salah. Kan? Wallahu a'lam. Bersyukurlah kita menjadi Bani Melayu. Tak. Jangan bersyukur sebab jadi Bani Melayu. Bersyukur sebab jadi orang bertakwa. Dia syarat nak masuk syurga bukan Bani Melayu. Syarat dia bertakwa. Ustaz, Israel ialah Nabi Yaqub kan? Ya. Bani Israel yang ada 12 puak adalah anak-anak Nabi Yaqub yang 12 orang. Termasuk Nabi Yusuf anak ke-11. Ya. Jadi 12 keturunan puak daripada Bani Israel berasal daripada 12 anak Nabi Yaqub alaihissalam. Ustaz, jika anak lelaki zaman Fir'aun semua dibunuh semasa lahir, macam mana pula Nabi Harun tidak dibunuh? Nabi Harun ni sebenarnya adik Nabi Musa ke ataupun abang? Adik ke abang? Adik. Abang dia kan? Kita pun tak jelaskan. Saya pun tak ingat. Kalau abang dia, kalau Nabi Harun adalah abang Nabi Musa, maka jawapannya perintah bunuh anak lelaki Bani Israel datang setelah Nabi Harun dah besar. Kalau dia adik, macam kita sebut baru ni, ulama beza pendapat. Bila perintah sembilan anak lelaki daripada Bani Israel, ada mengatakan sebelum Nabi Musa dilahirkan. Ada pendapat mengatakan setelah Nabi Musa dilantik sebagai Rasul. Sebab tu Nabi Harun selamat. Wallahu a'lam. Boleh tak dalam majlis yang mula ini tiada dah. Ada hadis kena sederhana dalam makan. Tapi jika makanan yang banyak, contoh orang yang lain belikan, jika tak makan jadi membazir. Yang mana kita kena utamakan? Ialah makan sekadar perlu. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk rongga. Maka makan sekadar yang perlu. Bila tak habis, usahalah simpan ke, bagi ke orang ke, panaskan balik untuk makan besok. Wallahu a'lam. Okey, cukup lah. Kita sambung besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.